Kita bersua kembali. Budi, mungkin sewaktu tempoh PKP yang lalu kita banyak buat perkara-perkara yang bermanfaat di rumah, tapi ada juga yang ambil peluang ni untuk memanfaatkan perniagaan ataupun untuk memasarkan perniagaan mereka. Betul, dan perniagaan lah ada yang berbuat orang kata membuat industri kreatif dari segi masakan pun kita kata creative work juga. Okey, baik, bersama kita pada pagi ini kita bersama dengan Camelia Putri dan Muhammad Danish. Assalamualaikum. Selamat datang ke studio. Apa khabar? Okey, kedua-duanya ni orang hebat sebenarnya kerana menghasilkan ataupun menginovasikan. Mungkin kita kata sewaktu PKP ramai yang berniaga makanan, masakan dan sebagainya. Tapi sebelum kita pergi ke sana ataupun cerita tentang masakan tu, mungkin Camelia boleh ceritakan, yalah sewaktu PKP kan macam kadang-kadang kita lihat ada situasi orang tak ada kerja ataupun cuba mencari pekerjaan baru. Apa yang terlintas di fikiran Camelia untuk memulakan perniagaan sebenarnya? Okey, bagi Camelia sendiri, memang tempoh PKP ni memang sangat sukarlah untuk lagi-lagi orang yang membuat perniagaan. Macam Camelia sendiri, Camelia ada perniagaan lain juga. Macam Abang Kimi sendiri pun ada perniagaan lain juga. So dua-dua terpaksa ditangguhkan disebabkan PKP ni. Baik. Jadi datangnya idea nak buat food and beverage ni disebabkan tinggal sumber makanan je yang ada. Betul. Jadi alhamdulillah lah sebabkan PKP ni kami dapat membuka mata kami. Macam buka pintu rezeki untuk kita orang. Yes, buka pintu rezeki untuk kita orang untuk buat food and beverage ni sendiri. Itu yang viral tu. Itu yang viral tu. Jadi sebelum ni pekerjaan yang dilakukan juga melakukan perniagaan tetapi bukan secara dalam online macam tu. Tak, kita orang memang fokus online. Baik. Okey, jadi masa menghasilkan kita kata menu yang viral tu, apa antara menu-menu yang tular ataupun viral dalam talian? Tak adalah kita orang fikir sebenarnya benda ni inspirasi dia daripada Korea tau. Dekat Myeongdong. Time bulan 1 Januari hari tu kami bercuti di sana. So inspirasi daripada situ. Kami ada memikirkan menu lain juga. Tapi semasa tu macam kami buat macam ada je yang tak jadi. So macam bila kami inspirasi daripada Korea ni viral kat sana, why not kita buat dekat Malaysia. So benda ni jadi viral di sini juga. Alhamdulillah. Muka dah macam orang Korea. Terima kasih. Tapi kalau cakap pasal isu viral ni, mungkin ada orang kata pemasaran yang agak unik sikit. Mungkin Camelia boleh ceritakan atau Danish abangnya juga boleh ceritakan bagaimana? Okey, strategi pemasaran. macam Kemi yang membuat marketing dan sales. So strategi pemasaran ni kami buat online dan juga offline. Macam online kami menggunakan influencer sebab connection Kemi di social media sangat ramai. So influencer dalam sebulan pertama kami fokus untuk branding dan sekarang kami buka untuk ejen dan sekarang ni kami punyai 30 ejen dan 40 ejen tengah queue untuk ditapis sekarang ni. Tapi untuk Danish sendiri macam cabaran lah kan. Kalau kita lihat waktu PKP ni kita tak boleh nak macam buka kedai fizikal ataupun kita nak berniaga secara kita kata betul lah secara realiti ataupun realistiknya. Tapi yang penting yang penghantaran secara dalam talian tu masih berlangsung, ada COD dan sebagainya. Macam mana memastikan agar basically kita orang pun untuk Bibike ni kan kita start dalam tempoh PKP. Betul-betul kita struggle bulan puasa PKP. Betul-betul masa PKP tu. So kita ambil move sebab saya student dulu. So saya part time dengan buat bisnes kan. So bila PKP ni kita sangkut sekejap. So kita kena laju supaya kami terpaksa laju di online. So ada order je hantar. Ada order je hantar. So kita kena pasang banyak kaki sikit dekat luar negeri, dekat dalam negeri kita sendiri. Kena pasang tempat lah. Macam sekarang kami pasang tempat dekat petrol station. And then ejen-ejen kami pun kami paksa untuk pasang tempat di macam petrol station juga ke, di kilang ke, di hospital ke untuk offline ni pun berjalan juga. Bukan online saja kami fokus macam tu. Tapi kalau macam perniagaan dalam talian ni pun boleh dikatakan banyak saingan dia Ismail. Jadi mungkin boleh ceritakan cabaran-cabaran lain lah. Okey, cabaran-cabaran lain online ni memang senang lah, orang nak naik senang, nak turun pun senang sebab memang banyak saingan. Jadi apa yang kami buat, kami sebenarnya tak ada pun buat benda yang macam lain daripada orang lain. Sebenarnya sama je cara marketing kami, gunakan influencer, gunakan medium yang sama. Cuma mungkin sebabkan keunikan produk kami sendiri, kami tidak ada di Malaysia lagi, kami dessert
Bichoco lasagna ni. Bichoco lasagna kira dessert menggunakan lasagna, coklat. So macam tak pernah lagi dibuat di Malaysia. Mana ada orang terfikir macam apa lasagna selalu makan dengan cheese, dengan tomato kan. Sekarang benda ni jadi viral. Orang macam tertanya-tanya apa benda ni. So demand kami tinggi di situ. Dan alhamdulillah dalam masa sebulan saja memang capai target kami. Jadi boleh jadi makanan utama dan juga dessert. Yes, betul. Sekalilah digabungkan. Kalau nak kata demand tinggi itu, mungkin kita juga berhadapan dengan cabarannya customer yang demand. Yang macam, ini tak kena, itu tak kena. Macam dapat komen atau review. Ada tak menghadapi situasi macam tu? Itu selalu. Tapi kita anggap kritikan ni untuk kita improve. Bukan untuk kita jatuh. So, bagi saya, kalau kita terima kritikan tu, diorang pun sebenarnya expect more untuk dekat kita. So kita kena bagi more balik dekat customer kita lah sebenarnya. Baik, macam sepanjang PKP lah kita cakap pasal PKP. Bagaimana pula dengan pematuhan SOP yang ditetapkan, terutama sekali masa penghantaran makanan tersebut? Penghantaran basically kita kena faham yang tempoh PKP ni government kita jaga rakyat kita kan. So kalau kita boleh nak keluar untuk berbisnes ke apa, tapi kita kena follow dia punya arahan lah. Macam PDRM dia minta kita standby black and white. Kita ambil report kat balai dulu sebelum kita ni. So kalau kita merancang daripada awal, kita punya flow tu cantik. Itu je. Betul. So perancangan awal tu sangat penting lah. Ini nak cerita tentang perancangan awal, tapi ini satu perkara yang cukup baiklah, sebab kalau kita lihat ramai yang sudah pun mula beralih daripada perniagaan fizikal pada perniagaan dalam talian kan. Cuma yalah, orang kata demand tu yang berkehendakkan customer tu nak lagi dan lagi benda-benda yang lebih kreatif. Ya. Kalau selepas ni mungkin sebagai seorang kita kata usahawan, apa perkara-perkara yang difikirkan boleh tambah baik lagi? Macam apa yang kami plan, demand B-Bites ni sangat tinggi kan. Jadi kami tengah sekarang strategi untuk buat flavor baru. Sebab semua orang dah maybe diorang pun dah penat makan benda yang sama, flavor coklat saja. So kami akan next move untuk keluarkan flavor baru dan juga combo baru. So nampaklah setiap strategi kami ada benda yang baru, makin lama makin improve, kira macam tu. Ikutkan respon lah pada satu hari jualan tu rata-rata bagaimana rasanya? Kau boleh kongsi lah. Jualan kami alhamdulillah dalam masa sebulan saja harian jualan kami 100 ke 300 boxes satu hari. Nak menyediakan satu boxes tu berapa lama masa ambil? Masa diambil dalam setengah hari juga, dalam 6 jam lah. 6 jam, kira 6 jam lah. Working hour. Masa kita dulu masa baru nak set up ke apa kan, time tu memang family memang support kita lah. Family lah sebenarnya tulang belakang kita untuk prepare A sampai Z. So bila kita dah macam apa kita panggil dah stable. So kita buat move, kita ambil pekerja, kita ambil tu supaya kita boleh pergi lagi jauh lah. Mungkin boleh kongsikan juga lah nasihat atau saranan kepada golongan belia sendiri, untuk golongan belia di luar sana yang ingin memulakan perniagaan dalam talian. Juga ni masih belia kan? Belia semuanya ni. So kami haraplah B-Bites ni macam kami sendiri belia juga. Kami harap dapat membuka mata golongan muda di luar sana, dapat membarakkan semangat mereka lah untuk membuat bisnes, and jangan buang masa. Nasihat kami, jangan buang masa, sebab orang selalu macam contoh tempoh PKP ni diorang selalu fikir macam rezeki terhalang. Jangan fikir macam tu. Cari peluang di sebalik PKP ni, cari kebaikan di sebalik PKP ni. Sebab kita muda tau. So banyak sayang kalau kita tak laju. Kita ada masa tapi kita tak laju. Kenapa nak kena tunggu? Kalau boleh jangan tunggu sangat. Jangan bazir masa lah. Ada peluang pergi. Jangan lepaskan peluang. Kita kena ada plan yang cantik lah. Kalau kita langgar-langgar tak best juga kan. Betul. Cakap pasal plan tu, mungkin kalau kita panjangkan lagi nak tahu juga kan planning ni macam mana nak set up tu semua. Tapi insya-Allah dalam perkongsian yang lain, terima kasih Camelia, terima kasih kerana bersama kami. Kami doakan selamat maju jaya untuk apa yang diusahakan oleh kedua-duanya insya-Allah. Dan